Okay, non-uniform graph ni just kena take note lah. Take note. Just take note. So macam mana nak tahu dia berubah, bertambah dengan berkurang ni? Kaedah dia macam ni ya. Kita ambil satu contoh tadi, kita buat graf V versus T ya. Jadi apa yang kita buat adalah kita tengok graf tu, dia melengkung naik. Bila dia melengkung naik, kita tahu V ni kalau versus dengan time, dia punya kecerunan apa dia? Sekali lagi. Kecerunan dia, the gradient is acceleration. Betul tak? The gradient dia adalah acceleration. Gradient dia adalah acceleration. Gradient dia adalah acceleration. Okey, macam mana kita nak tahu dia bertambah berkurang? Contohlah bila masa bergerak, ini minit yang pertama. Yang ni mestilah minit yang ke-5, lepas tu ke-10, betul tak? Masa meningkat 15 lah. 5, 1, 5, jadi masa meningkat. Jadi kita tengok dekat point yang awal dulu. Kecerunan dia macam mana? Kecerunan dia macam mana? Kecerunan dia macam ni. Betul tak? Kalau kita ambil segitiga, dia nampak kecerunan dia seolah-olah macam ni. Kita pakai yang terang sikit lah. Kecerunan dia, tengok kecerunan dia. Dia punya kecerunan, dia punya slope dia. Slope dekat dekat point ni, macam ni. Compare dengan dekat 5 tu, kalau compare dekat 5, kecerunan dia lagi tinggi, betul tak? Lagi mencanak. Orang tahu bukit ni kalau nak mendaki ni, kalau nak mendaki bukit, kat sini lagi susah lah. Betul tak? Dekat, ni nombor 1, ni nombor 2. Dekat nombor 2 ni, lagi cerun. Betul tak? Maksudnya sesudah tu lagi cerun. Bila lagi cerun, maksudnya kecerunan meningkat lah. Kecerunan meningkat. Kecerunan meningkat maksudnya apa? Gradient meningkat lah. Kecerunan meningkat, gradient meningkat maksudnya acceleration meningkat. Sebab tu dia panggil pecutan bertambah. Jadi kalau kamu nak tengok benda yang melengkung ni, kamu compare dia punya kecerunan saja. Depan sikit dengan belakang sikit. Macam tu je kamu compare. Macam cikgu compare nombor 1 dengan nombor 2. Kita tengok kecerunan dia tu. Daripada kecerunan tu baru kita boleh describe jenis dia punya graf. Ni pecutan bertambah. Kalau tengok sini pecutan berkurang. Sebab apa? Sebab kecerunan tinggi dulu kat depan ni. Nombor 1 ni kecerunan lagi tinggi. Yang makin lama dia makin biasa. Dia tak cerun. Jadi pecutan pun berkurang. Kecerunan berkurang. Kecerunan adalah pecutan berkurang. Boleh faham? Boleh compare? Compare macam tu saja. InsyaAllah kamu tak akan confuse. Tak perlu hafal apa-apa dah. Contoh yang kalau bawah ni, graf macam ni pun tak ada masalah. Yang awalnya yang ni lah. Yang kemudiannya yang nombor 2 tu. Kemudiannya masa yang kemudian. Jadi kalau tengok kecerunan ni lebih cerun. Lepas tu kurang cerun. Lebih cerun. Nombor 2 lebih cerun. Lebih cerun daripada nombor 1. Jadi nyah pecutan dia bertambah. Sebab dia belah sana nyah pecutan. Jadi key dia adalah nak tengok kecerunan. Boleh sini? Boleh take note sikit dari situ. Petua dia tengok kecerunan. Compare depan dengan belakang sikit. Kecerunan dia. InsyaAllah kamu boleh jawab jenis graf tu. Dapat semua? Dapat? Macam mana kita nak compare? Yang ni case ni kurang lah pengiraan dia. Dia lebih kepada setakat dia nak tanya jenis dia. Jenis graf. Jarang dia suruh kira. Jarang lah. Tak ada kot. Kira-kira tak ada. Jangan risau. Lepas tu cikgu just bagi petua yang ni. Boleh ya? Dapat semua? Faham tak? Macam mana kita nak tahu graf tu bertambah ataupun berkurang? Pecutan dia. Tengok gradient dia sahaja. Boleh? Alright. Terbaik. Macam tu kita nak. Okay? Graf kita masih peringkat graf. Okay. Bonus. Cikgu panggil bonus. Bonus sikit. Dia sebab dia tak banyak story sangat. Acceleration kalau versus dengan time, dia tak banyak sangat dia punya pengiraan. Okay? Dia senang. Kalau uniform velocity kan, A dia kosong. Betul tak? Kalau uniform velocity, jenis gerakan dia uniform velocity. A dia kosong. Bila A dia kosong, dia straight dia. Kosong, masa bergerak tapi dia duduk kosong kat situ saja.
So dia straight lah situ, senyap ya dia. Betul-betul kat mendata tu. Dia senyap ya. Tu uniform velocity. Okay, apa lagi ada untuk acceleration versus time? Dia ada kalau uniform acceleration. Uniform acceleration ni maksudnya dia duduk meningkat contoh 2. Kan? 2. Saat pertama meter dia 10 km per hour. Minit yang saat pertama. Saat yang kedua dia naik 20 km per hour. Nak kereta kan kat highway tu baru keluar pada tol tu kira nak pecut lah. Lepas keluar pada tol tu, keluar pada masuk tol dia naik highway tu, dia memang nak tekan lah, kalau nak koyak lah. Jadi dia koyak. Saat pertama, 2 saat, 3 saat. Saat ketiga dia dah 30 km per hour. Jadi nak cerita bahawa dia jam daripada 1 saat ke 1 saat, dia jam sebanyak 10. Betul tak? Dia naik 10 km per hour. Dia naik 10 km per hour. Kan? Jadi pecutan dia seragam lah. Pecutan ni perubahan laju dia. Perubahan laju dia. Dia naik 10, lepas tu dia koyak lagi naik 10. Jadi konsisten. Dia naik 10 ni konsisten. Bila naik 10 konsisten, kita panggil pecutan seragam. Pecutan seragam. Boleh faham situ ah? Pecutan dia seragam. Jadi bila duk naik 10, 10, 10, so 1 pun 10. Pada saat kedua dia naik pun 10. Saat ketiga dia naik pun 10. So duk naik 10. Jadi 10, 10, 10. Dia bukan versus velocity. Yang ni V. Yang meter duk naik tu V. Boleh faham ah? Contoh aja. Yang ni kena ambil saat jugalah. Yang ni kilometer hour. Unit kena betul lah. Okay, yang ni cikgu bagi analogi saja. Okay. Kalau uniform acceleration, baru tadi dia koyak, dia naik. Dia koyak tapi uniform. Bila koyak dia naik secara uniform, maksudnya tadi yang 10 dia naik 20. Mula-mula dia naik 10, lepas tu dia naik 20. Saat pertama dia pecut lagi. Saat ketiga dia punya acceleration, dia koyak lebih lagi, 30. Jadi A dia 10, lepas tu A dia 20. 20 dia akan jadi 40 lah. Lepas tu dia koyak 30, dia jadi 70. So dia naik tak sekata. Dia accelerate mula 10, 20, 30. Pecutan apa? Dia mengubah kadar perubahan velocity tu. Okay. Dan kamu punya batch, didapati kamu kena kuasai kebolehan untuk kamu tukar ke 3 graf. Ini kebolehan skill yang kamu kena ada. Skill, bila kamu tukar graf daripada displacement, kamu boleh tukar kepada velocity. Displacement versus velocity boleh convert. Lepas tu velocity boleh convert kepada acceleration. Kamu kena pandai convert ni. Jenis gerakan satu je. Gerakan si Mamat tu sekali jalan je. Kita pelak ni, dia berbeza-beza bentuk dia. Mamat tu dia koyak meter dia, minyak dia, kereta dia tu, sekali jalan. Perjalanan story dia, episod tu satu je. Dia tak ada ulang balik. Dia bukan bumerang, boleh ulang balik. Bumerang boleh ulang balik. Tak ada. Dia sekali. Kita yang plot lain-lain. Okay, kita plot. Graf tu lain-lain. Kita kena bumerang kan dia. Dia sekali je dia buat. Boleh faham yang tu Boleh faham? Contoh, kita ambil satu contoh ni. Okey, kita tengok graf. Dia bagi velocity lawan dengan masa. Okey. First, dia suruh convert graf ni. Dia suruh convert graf ni daripada velocity lawan V, A ni, case ni V lawan dengan masa, convert kepada S, T. Graph, displacement versus time. Displacement versus time. Okey. Sebab tu yang penting masa cikgu ajar awal-awal tu, cikgu kata apa? Bila tengok graf, kamu boleh imagine jenis gerakan. Jenis gerakan. Key dia bila cikgu pesan gitu, maksudnya sebab case macam ni.
Kalau kamu tengok sini, Mamat ni, dia gerak macam mana? Dia bergerak macam mana? Kalau kita lukis lah, kalau kita lukis kan, kita akan cakap sini perjalanannya daripada A, dia ke B, dia ke C, lepas tu dia ke D. Setuju? Ha? Okay. Story dia, bila dia ambil A ni, maksudnya pergerakan dia ni, dia naik kereta, dia dah ada hal laju lah. Starting dia 10 meter per second. Maksudnya kita ambil, okay, 1, 2, cut. Kita ambil masa dia A tu, kan, kalau ambil adegan dia tu, kan, dia scene tu, maksudnya scene tu dah starting dengan dia dah bergerak dah kereta tu. Boleh faham lah? Kereta dah bergerak dah. Dah ada 10 dah. Lepas tu, dia maintain. Dia ke B adalah maintain. Maksud dia uniform velocity, betul tak? Yang ni berat sikit, so semua kena fokus sikit. Uniform velocity, maksud dia bawa steady sampai B. Sampai B, dia tekan minyak. Dia koyak sikit, dia sampai C. Dia koyak sikit. Dia accelerate. Case kat sini, uniform acceleration. Kenapa? Kita boleh tengok B ke C dia meningkat. Kan kecerunan ni adalah gradient, betul tak? Kecerunan ni gradient. So uniform velocity. Dia speed sampai 16 meter per second. Sampai C dia buat apa? C ke D. Nyah pecutan, okey? Dia nyah pecutan sampai apa? Okey? Maksudnya apa? Dia break. Dia nyah pecutan sampai apa? Sampai kosong. Meter dia sampai kosong. Meter dia sampai kosong. Maksudnya break sampai berhenti. Dia decelerate sampai stop. Sampai stop terus. Okey. Perjalanan ni yang pertama kamu kena tahu, kamu boleh imagine perjalanan ni one way saja. Jadi storyline dia macam ni. So inilah kebolehan yang akan menyelamatkan kamu dalam kes ni. Ini yang cikgu suka sentuh fundamental sungguh ni. Kamu boleh imagine bila tengok graf tu, kamu boleh imagine perjalanan tu. So yang pertama kamu tahu perjalanan dia one way je. Dia one way, dia tak ada patah balik. Okay, dia tak ada patah balik. Jadi apa yang kamu nak buat adalah displacement. Kamu kena tahu dekat B ni, sebab dia minta displacement, betul tak? Bila dia minta displacement, kamu kena tahu displacement dekat B berapa? Displacement dia. Dekat C berapa? Dekat D berapa? Displacement tu yang penting. Okay, sekarang ni kasih confirm. Ini memang luas di bawah graf kita akan dapat. Sebab luas di bawah graf, kita punya nota bagi tahu dapat apa? Area under the graph. Total distance travel. So distance travel sama dengan displacement. Sebab dia one way, dia nilai dia akan sama. Jadi kenalah kira kat sini 10 darab dengan 10, 100 meter. Okay, perjalanan A ke B adalah 100 meter. B ke C berapa? 1/2 darab dengan 10 darab tambah dengan 16 darab dengan 20. Potong dengan potong 10 26 260. Betul? 260. B ke C adalah 260 meter. Okey. C ke D dia segitiga. Jadi 1/2 darab dengan 16 darab dengan lebar dia 20. So potong-potong 10 160. So perjalanan kat sini 100, lepas tu 260, lepas tu 160. Okey? Okey. Jadi kita nak buat macam mana? Masa dia tak berubah. Cikgu nak padam balik, masa dia tak berubah. Okey, cuba kalau kamu boleh buat dah lagi bagus. Okey, displacement dah dapat. Boleh tak lukis? Ni kadang nak lukis pun sangkut juga ni. Kadang-kadang nak lakar pun ramai orang sangkut lagi. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ambil ni, cikgu padam dia punya, cikgu padam ni, kita pakai graf ni juga, nak mudah cerita dia. Cikgu padam
Yang ni jadi displacement. Supaya kita boleh beza. Kita nampak beza dia. Displacement. Okay, yang pertama yang kosong A sampai B dia akan pergi sampai 100. Oh, tak boleh sini ya. Cikgu tak boleh sebab dia punya skala dia lain. Okay, cikgu buat kat tepi ni 100. Okay, displacement dia adalah meter. Okay, sampai 100. Masa sama. Masa follow. Masa 10, sini pun 10. B ke C, dia naik lagi 260. Dia menjauhi daripada titik asal. Dia keep away from the initial point, starting point tu. Jadi 100 dia up lagi 260. Dia up lagi dalam masa 20. So 30 lah kita kena tulis ya. Masa 30 tapi dia pergi 260. Dia lebih kurang macam tu. So kat sini dah 360 sebenarnya. 360. Sini kita kena tulis 360. Jangan tulis 260. Sebab dia kira distance. Dia kira displacement. Mula-mula 100. Lepas tu yang kedua dia kira daripada starting point pula. So dah 360 dah. 360. Lepas tu dia last kali. Walaupun dalam V dia turun. Tapi perjalanan ni dia keep go away. Jadi dia pergi lagi 160, 360, 400, 520. Dia pergi lagi 520. Okay, dalam masa 20 minit seterusnya 50. Okay, dia turun sikit. Dia tak sama sikit sebenarnya. Dia tak berapa sangat. Gerah dia pun kecerunan tu pun penting juga. Kecerunan tu. Kalau sini boleh 200, yang ni slow sikit lah. Dia slow sikit. Okay, dapatlah kat sini 50. Yang ni 520. Kamu buat cantik-cantik. Cikgu buat tak cantik ni. Kamu buat cantik-cantik. Ni point dia. Point A, point B, point C, point D. Boleh ha? Macam mana velocity nak tukar kepada displacement versus time graph. CD belakang tu jatuh tapi dekat displacement dia tak jatuh. Dia tak jatuh. So perbezaan-perbezaan ni yang cikgu nak kamu clear sebenarnya. Yang paling cikgu takut lah. Okay, dia senang. Ketahui acceleration punya value. A ke B acceleration dia berapa? A ke B uniform velocity acceleration 0. B ke C acceleration berapa? Kena kira dia punya kecerunan. Kena kira kecerunan dia. Kalau tengok kat sini kecerunan dia adalah 16 tolak dengan 10 bahagi dengan 30 tolak 10. Betul lah? So dapatlah 16 per 20. 6 per 20. 6 per 20. Kalau tukar dalam point. 6 per 20. 0.3. A kat sini adalah 0.3. Semua follow cikgu ah. Semua follow ah. C ke D 16 bahagi 20 terus. 16 bahagi 20 terus. Negatif 0.8. Kalau nak ambil titik juga boleh. 16 tolak 0. 30 tolak dengan 50. Kamu akan dapat A sama dengan negatif 0.8. Sebab dia minta acceleration. So benda tu lah kamu kena kira. Okey, nak buat graf macam mana? Nak buat graf pula. Kita buat graf. Okey, kita nak buat graf. Dekat mana kita buat graf?
buat belah kiri ni juga. Okay, semua dah siap kan? Ada yang dah lukis dah? Graph acceleration versus time. Cikgu nak compare dengan cikgu ni. Ada yang dah buat dah? Ada yang dah buat dah? Graph versus acceleration versus time. Ada tak yang dah buat dah? Cikgu nak compare ni. Yang terbaik adalah kamu buat dulu. Okay? Yang terbaik kamu dah buat dah. Daripada situ kalau salah, kamu belajar. Kalau betul pun kamu belajar. Kalau kamu takut-takut, kamu tak dapat belajar nanti. Tulis dulu. Okay? Okay. A kosong. Dia daripada minit kosong hingga 10. Lepas tu 30. Lepas tu 50. Okay, itu masa dia. Jadi A ke B, graf dia adalah begini. A dia kosong. Kamu tanda satu garis. Memang betul-betul kat dekat sini kosong. Okay, yang ni pecutan. Meter second minus 2. Dekat sini. Garis yang mendatar macam tu. Lepas tu 0.3. Garis mendatar juga. Kalau tengok pecutan ni semua garis mendatar je. Okay, dot ni tak ada lah sebenarnya. Dot ni nak tunjuk cerita dia kat situ. Kalau tak tulis dia akan jadi macam tu. So dekat sini 0.3. Bawah sikit lagi 0.8. Negatif 0.8. So dekat sini 30 hingga 50. Sebenarnya graph acceleration semua main macam tu je. Main flat dah semua. Okay, tak flat kalau dia ada graf melengkung. Yang kita cakap, yang cikgu cakap tadi kena hafal. Rentak dia. Okay, ada 6 minit sikit je. 6 minit sikit lagi tapi cikgu boleh masuk free fall motion. Free fall motion ni adalah fenomena di mana kita dapati ada satu daya yang tarik kita ke bumi. Perasan tak? Siapa perasan? Kau tak perasan semua? Lompat kita lompat, kita turun balik. Okey, dia tak? Kita lompat kita turun balik bumi. Tak boleh nak keluar daripada bumi, susah. Kan? Ada siapa ada lompat, dia lompat dia lagi duduk naik atas. Kan? Dia lompat dia kena tarik. Baling benda ni pun dia turun balik. Betul tak? Kita menampak macam biasa sebab kita lahir-lahir, kita dah tengok, fenomena benda akan jatuh ke bawah. Tapi kita kena tanya, kenapa semua benda jatuh ke bawah? Dengan cara mempersoal balik benda yang rutin, kamu akan belajar banyak benda. Ni petua cara fikir yang mahal adalah kamu sentiasa persoal balik benda yang dah menjadi kebiasaan. Cuba persoal balik. Kamu akan dapat ilmu. Kamu akan jadi orang yang berbeza pemikiran dia. Okey, persoal balik. Kenapa tiba-tiba semua benda turun bawah ni? Itu yang Newton tengok. Isaac Newton, dia boleh dapat graviti. Rupa-rupanya ada satu daya yang duk menarik kita ke bawah. Okey? Long story short, nanti itu kalau cerita memang panjang. Okey? Jadi kita tahu ada satu daya tarik dan dia tarik dengan kelajuan ataupun kita sebut lebih tepat dengan pecutan. Pecutan 9.81 meter second kuasa 2. Maksudnya makin lama makin laju. Kalau kamu jatuh free fall ni, kalau kamu jatuh kan, saat pertama kamu kosong second, lepas 1 saat, kamu punya velocity akan naik jadi 9.81 meter second minus 1. Untuk 2 saat yang kedua, kamu akan gandakan. Kamu akan pecut. So 9.81 darab 2. Kamu tambah lagi pecutan kamu. Jadi velocity kamu akan jadi 19.62 meter second minus 2. Saat ketiga pula, dia akan jadi lagi laju. Dia akan jadi 29.43 meter second minus 2. Sebab dia acceleration tau, dia bukan velocity. Kalau velocity, kamu boleh maintain laju seragam kamu 9.81. 9.81 ni tak risau kamu turun tingkat 5 pun boleh landing cantik. Okey. Okey, 9.81.
Sakit lah juga, tapi tak adalah impactful sampai boleh mati tu. Okay. Jadi apa impact dia? Jadi impact dia dari segi pengiraan. Bulan 1.62. Okay, 1.62 ni dia tarik slow sikit. Kalau nak pergi yang lagi berat, biasanya Saturn dengan Jupiter. Saturn dengan Jupiter lagi berat. Kalau kamu pergi, kamu akan lagi ditarik dengan kuat. Kamu akan sampai-sampai tu, bam, kamu nak berdiri susah. Ambil masa lah untuk adapt. Kalau tak ada, cerita satu lagi yang kamu kena tahu adalah kalau tak ada udara, dia akan jatuh sama. Okay? Kalau tak ada udara, maksud udara ni menghalang kamu landing. Ni udara. Udara ni, dia ada ketul-ketul udara ni, dia menghalang. Dia menghalang. Ketul-ketul udara ni, dia menghalang kita. Jadi dia menghalang daun tu landing. Jadi dia menyumbang kepada frictional. Friction. Sebab tu dia jatuh tak sama. Tapi hakikatnya kalau dua-dua vacuum, gajah dengan daun jatuh sama masa landing. Ni gajah, dia patutnya dia akan landing waktu yang sama. Gajah dia patutnya ada landing. Dia akan landing pada waktu yang sama. Boom. Daun pun boom. Pada masa yang sama sebenarnya. Kalau dalam vacuum. Okey, itu maklumat saja. Okey. Dan apa perubahan pada linear equation? Apa perubahan pada linear equation? Dia akan berubah sikit lah. Sebab masa linear equation dulu, masa kita buat, kita sembang perjalanan kiri dan kanan saja. Betul tak? Kita pakai U, V, A, S, T. Perjalanan kita kiri dan kanan. Tapi bila melibatkan graviti, game dia adalah atas bawah. Okay, bila atas bawah, sesaran kita tak boleh lah panggil sesaran. Biasa kita panggil height. Ketinggian adalah sesaran pada dimensi Y. Kalau pecutan, dia pakai pecutan graviti sebab kita free fall. Okay, kita cerita ni dekat bumi. So kita pakai G. U dengan V biasanya sama, masa masih lagi kekal. Itulah perubahan-perubahan yang berlaku dalam linear motion. So dalam linear motion ni yang kamu kena tahu sikit. Dalam linear motion ni, kamu recall kamu macam mana nak adapt dia untuk game tegak ni. Okay? Dia bertukar.